Hey guys, Jerry Wong di sini dan saya adalah seorang cikgu memandu. Sekiranya kamu sedang belajar memandu ataupun bakal duduk ujian memandu JPJ, bolehlah cuba rujuk konten yang saya sediakan dalam channel ini. Sekiranya kalau you rasa konten itu membantu, bolehlah subscribe dan juga kongsikan dengan kawan-kawan lain supaya saya dapat bantu dorang juga. Sebab itulah tujuan sebenar channel ini diwujudkan ya. Alright, let's get on with the topic. Untuk pemanduan automatik, saya akan senaraikan komponen yang terlibat dalam pemanduan. Yang pertama, steering. Yang kedua, gear. Yang ketiga, handbrake. Lepas tu, ada pedal. Di belakang steering ada batang lampu isyarat dan bahagian lampu juga. Sebelah kiri ada batang untuk pengelap cermin. Dan yang terakhir, cermin sisi sebelah kanan, cermin pandang belakang dan juga cermin sisi sebelah kiri. Okey, disebabkan saya tidak mau buat video ni terlalu panjang, jadi saya cuma akan fokus 3 benda saja, iaitu bahagian gear, bahagian pedal dan juga brake tangan. Saya akan gunakan Pro 2 Myvi sebagai contoh untuk tunjukkan gear yang basic punya. Tapi sekiranya kenderaan kamu mempunyai gear yang berbeza, boleh komen soalan kamu di bahagian bawah. Jadi kita mulakan dengan bahagian gear. Huruf pertama yang kita nampak ni adalah P. Kita gunakan gear P apabila kita sudah selesai melakukan parking. Ataupun bila kita berhenti di suatu tempat untuk tempoh yang lama. Berfungsi untuk mengunci gear supaya kereta tidak bergerak ke depan ataupun ke belakang dengan sendiri. Reverse ni undur. Kita masuk gear undur sekiranya mau bergerak ke belakang. Gear N ni adalah neutral ataupun gear kosong. Kita masuk gear N apabila kita mau berhenti sementara saja. Digalakkan guna sekali dengan brake tangan supaya kereta tu tidak bergerak. Dan kita masuk gear N apabila kereta tu ditunda. Gear D ni adalah drive. Kita masuk gear D apabila kita mau bergerak ke depan. Seperti yang kamu nampak ada nombor 4 di sebelah D ni, bermaksud dia akan automatically tukar gear dari 1 sampai 4. Jumlah gear yang ada pada kereta tu bergantung dengan jenama yang berbeza. Di bawah D kita boleh nampak ada nombor 3 dan 2. 3 dan 2 ni adalah gear rendah dalam kereta automatik Pro 2 Myvi inilah. Gear rendah kita gunakan apabila kamu ada muatan berat semasa naik bukit, kamu guna gear rendah. Semasa kamu turun bukit, kamu gunakan gear rendah untuk perlahankan kereta. Dan gunakan sekali dengan brake kaki. Itu double power lah. So, bila you turun bukit, you turun gear, you pakai gear rendah. Dan you pakai juga sistem brake. Supaya kereta kamu lebih terkawal apabila turun bukit. Kalau di antara kamu yang sedang berfikir, di sini saya mau bagi tahu sedelah. Okey, gear P dan N tidak membolehkan kereta bergerak. P dia kunci gear supaya bila you tekan minyak dia tidak akan bergerak. N pula dia bebaskan gear. Bila you tekan minyak dia kereta pun tidak akan bergerak. Okey, R, D 3 dan 2 kereta akan bergerak biarpun you tidak pijak minyak. Okey, ini dinamakan automatic. Dia akan automatic bergerak ke arah yang kamu sudah tentukan di gear tu. Kalau you pilih R, dia akan undur. You pilih D32, dia akan bergerak ke depan. Sekarang kita beralih ke bahagian pedal. Pedal lebar sebelah kiri ini adalah pedal brake. Fungsi dia untuk perlahankan atau berhentikan kereta. Makin kuat you pijak pedal brake ni, makin kereta akan berhenti ya. Tapi kalau you seorang yang suka berhenti mengejut semasa memandu, boleh menjejaskan penjimatan minyak. Okey, pedal sebelah kanan pula adalah pedal minyak. Pedal minyak, bila you pijak ni, dia akan beri kuasa kepada enjin untuk bergerak lebih laju. Pedal ni sangat sensitif dalam kereta automatik. Jadi sebelum you cuba memandu, bagus saya cadangkan kamu praktis untuk biasakan diri dengan pedal ni, dua-dua pedal ni, supaya bila you cuba memandu, baru tidak terkejutlah. Brake tangan ni berfungsi untuk kunci tayar belakang supaya tidak bergerak. Kalau kamu confused sudah, P adalah untuk kunci gear supaya kereta tidak bergerak. N pula adalah fungsi dia untuk bebaskan gear supaya kereta tidak bergerak.
dan brek tangan. Fungsi dia untuk kunci tayar belakang supaya kereta tidak bergerak. Sekarang kamu nampak ni brek tangan sedang ditarik ataupun sudah ditarik. Saya akan turunkan. Kalau kita mau turunkan brek tangan, kita tekan sedia punat ni. Tekan sedia dan saya angkat sikit. Bila saya angkat, punat ni akan masuk. Jadi asal punat tu sudah masuk, kita turunkan brek tangan. Okey, saya bagi contoh. Tekan, angkat, sudah masuk kan? Sudah masuk. Jadi kita turunkan. Untuk kita mau tarik brek tangan, tidak perlu tekan. Kamu tarik. Makin kuat you tarik, makin dia akan kunci tayar belakang. Maksudnya makin secure lah. Tapi ada juga masalah kalau you tarik terlampau kuat. You akan ada kesukaran untuk menurunkan brek tangan kalau tangan kamu tidak kuat. Sekiranya you perasan bahawa kereta kamu masih lagi bergerak selepas kamu tarik brek tangan. Kamu tarik lagi. Okey, tarik sebanyak yang perlu. Sekarang saya akan tunjukkan cara mau masuk gear tu. Tapi sebelum tu saya mau bagi tahu, ini adalah punat ataupun butang. Dia berfungsi sebagai safety untuk mengelakkan salah masuk gear semasa mandu. Sekarang kita dalam gear P, park, sebab saya memang berparking di dalam parking. Kalau kita mau tukar ataupun kita mau keluar dari P, kita wajib pijak brake. Kita wajib pijak brake. Saya tekan ni dan saya masuk R. Dan sekarang kita mau masuk P balik. Kita tekan butang dan kita tolak ke atas. Untuk kita keluar dari P saja, kita perlu pijak brake. Sebab manalah tahu kan kamu ada budak-budak dalam kereta. So kalau contoh dia main-main dengan batang gear ni, jadi dia main tekan terus dia tarik, main tarik saja, habislah. So sebagai safety kita pijak brake. Sambil kita pijak brake, kita tekan ni dan kita tarik ke P ataupun mana-mana gear yang kamu mau masuk tu lah. Mungkin kamu akan bertanya juga, bolehkah saya masuk dari D terus ke gear 2? Jawapannya boleh. Kamu boleh terus masuk tanpa pijak brake, tanpa perlu lepaskan minyak. Contohnya sekarang dari D, saya turun, saya tekan, saya turun. Terus, tanpa masalah semasa kereta bergerak. Sekarang saya akan tunjukkan dari bawah pula. Okay? Mula dari 2. 2 kita tolak. 3 kita tolak ke D. D, sekarang D kita masuk neutral, kita tolak. Tapi disebabkan sebagai keselamatan, kita tidak boleh masuk terus ke R. Kita perlu tekan. Kita perlu tekan R. Sama juga dengan R, P ni tidak boleh terus. Kita perlu tekan juga. Tekan, naik. So, semua gear ni, cuma gear P sahaja perlu tekan brake apabila mau keluar dari P. Saya akan ulang dengan cepat. Kita sekarang dari P, kita tekan brake, tekan, masuk R. Okay. R, masuk N, kita tarik. N, masuk D, kita tarik. D, masuk 3, kita tarik. Dan 3, masuk 2, kita tekan dan turun. Okay. Dan sekarang, kita balik dari 2 ke atas, ke P ya. Okay. Kita 2, kita masuk 3. 3, kita masuk D. D, kita masuk N. N, kita masuk R, tekan, naik. R, kita masuk P, tekan, dan naik. Bila you masuk R dan P, pastikan kereta tu sudah betul-betul berhenti ya. Jangan masuk gear R dan P semasa kereta masih lagi bergerak. Saya mau tunjukkan di sini, sekiranya kalau saya sudah masuk gear D, bahawa kereta akan mula bergerak. Dengan brake tangan saya sudah turun, saya terus tarik dan juga brake kaki saya tidak tekan. Terus tarik ke D. Okey. Dah mula bergerak sudah. Kita tekan brake. Alright. Dan saya mau tunjuk juga, kalau you masuk R, tekan butang, tolak pergi atas. Okey, brake tangan saya masih turun, brake kaki saya masih tekan. Okey, kalau saya lepas brake kaki, okey, dah mula mengundur sudah.
Okay, respon dia sensitif lah. Jadi kamu kena hati-hati apabila kamu first time mau memandu dengan sendiri. Alright, so sekarang kita ada kunci di tangan dan kita masukkan kunci dalam tempat dia lah. Okay, masuk, kita putar 2 kali. 1, 2, and yang ketiga kali kita hidupkan enjin. Bila enjin sudah hidup, lepaskan tangan lah. Kita masuk sejak kabin kereta, memang huruf P ya, memang dalam gear P, sebab sebelum ni kereta sedang berparking dan brek tangan sudah ditarik. Sebelum kita gerak, pastikan pakai tali pinggang. Okay, safety first lah. Apabila you mau bergerak sudah, pijak brek dulu, pastikan bahawa kereta tidak akan bergerak. Dari P, tekan butang, tekan punat, tarik pergi D, R and D. Okey, masuk D sudah. Brek tangan kita turunkan, tekan, angkat sikit, turun. Selagi kamu belum mau jalan, jangan dulu lepaskan brek kaki ya. Sekarang saya akan ke kanan, bagi signal ke kanan. Tengok cermin, tidak ada kenderaan. Kalau you mau, boleh pusing sedia lah. Okey, dah mula bergerak sudah. Lepaskan brek dengan perlahan-lahan lah. Dia akan mula bergerak sudah. Bala steering tu. Okey, lepas habis supaya kereta boleh bergerak dengan lancar. Sekarang saya akan bagi senario senario di mana kamu akan perlu berhenti di simpang. Macam kamu nampak ni, seleko ni, depan sana ada simpang Jadi saya lepaskan minyak, saya brake dari awal lagi. Saya brake perlahan-lahan supaya dapat kawal tu kelajuan kereta. Berhenti sepenuhnya dan brake sepenuhnya apabila you mau berhenti betul-betul, tidak bergerak sudah. Sekarang kita di simpang. Tak bagi signal ke kiri sebab saya mau ke kiri. Tengok sebelah kanan tidak kereta, tengok sebelah kiri tidak manusia. Okey, lepaskan brake kaki dengan perlahan-lahan. Lepaskan biar dia gerak sendiri. Okey, lepas habis, adjust steering tu. Luruskan balik steering dan lurus balik kereta. Lurus sudah, barulah you ada confident untuk pijak minyak sebab lurus sejak kan. Saya akan bagi senario berhenti di tepi dan menggunakan gear neutral. Kita bagi signal kiri, pijak brake dari awal untuk perlahankan kereta. Lepas tu, tengok cermin sisi sebelah kiri, tidak ada kereta, kita masuk. Dan masuk kiri. Lepas tu, bila you sudah berhenti, kita masuk dari D ke N. Okey, neutral sudah. Kereta tidak akan bergerak, tapi kita masih perlu tarik brek tangan untuk kunci tayar belakang. Dalam situasi ini, kamu boleh juga pilih untuk masuk gear P dan tarik brek tangan. Terpulang dengan kamu. Okey, kalau you macam you rasa kamu akan berhenti dengan lama, kamu masuk P. Berhenti sekejap, kamu masuk N. Bagi saya, kalau saya dari memandu gear D, dari D kan, saya sudah berhenti tepi. Lepas tu, untuk senang kerja, saya tolak pergi N, saya tarik brek tangan. Lebih senang kan? Tidak perlu tekan inilah, tidak perlu susah-susah. Itu salah satu contoh untuk kamu gunakan gear neutral lah, berhenti di tepi. Saya akan bagi contoh macam mana kamu boleh potong kenderaan kekal menggunakan D ya. Okey. Seperti lori di depan ni dia dah slow sikit, jadi saya akan potong dia. Saya cek keadaan dulu. Okey, signal, keadaan selamat. Jadi saya pijak minyak saya pijak minyak terus. Secara automatik enjin akan bagi saya lebih kuasa untuk buat untuk memotong kenderaan tu lah. Tidak perlu sebenarnya tidak perlu juga kamu tukar gear rendah. Ada yang mengatakan kalau kamu mau potong kereta ataupun memotong kenderaan, kamu perlu tukar gear rendah. Teknik itu ada yang mengatakan akan merosakkan transmisi automatik jadi tidak digalakkan. So
Dalam video ini saya akan tunjukkan cara yang patut kamu, cara yang kamu boleh buat lah. Bila memotong tadi tu, pedal minyak tu kamu pijak banyak supaya enjin dapat tolong kamu tukar gear rendah dan bagi kamu kuasa yang kamu perlukan. Situasi di mana kamu akan turun bukit, gunakan gear rendah dan sertakan sekali dengan sistem brake lah. Maksud saya brake kaki. Lagi curam bukit tu, lagi rendah, gear yang rendah boleh membantu kamu untuk perlahankan kereta. Okey, so sekarang saya mula turun bukit sudah. Untuk tidak bebankan brake kaki tu, saya turun gear 3. Sekarang gear D, saya turun gear 3. Okey, and saya main brake. Saya brake sikit. Lepas tu saya lepaskan. Brake sikit, lepaskan. Jangan brake secara berterusan lah, itu tidak bagus. Brake sikit, lepas. Brake sikit, lepas. Untuk kekalkan kelajuan kereta semasa menurun bukit. Sebab masa turun bukit kamu tidak mau terlampau laju, itu bahaya itu. Bila jalan tu sudah rata, masuk balik gear D. Okey. Ada seleko tajam di depan, saya pijak brake. Lagi slow, lagi bagus lagi senang untuk kamu kawal kenderaan tu, senang kamu kawal steering juga. Ingat tu seleko yang tajam lagi selamat jika kamu slow. Apabila kamu naik bukit, kamu pandu macam biasa saja, kekal di D dan pijak minyak. Kalau you rasa kereta tu tidak macam tiada power mau naik, jadi kamu tekan lagi minyak tu, kamu pijak lagi pedal minyak tu, automatik dia akan bagi power tu. Dia akan turun gear rendah dan tolong kamu bawa kereta naik ke bawa kenderaan tu naik ke atas. Tidak perlu kamu susah-susah mau turun gear lagi Turun gear rendah apabila kamu naik bukit dengan muatan yang berat. Saya ulang lagi sekali, apabila kamu mula mau turun bukit sudah, turunkan gear rendah, pijak brake, kawal kelajuan. Contohnya kalau bukit tu sangat curam, kamu turun gear 2 lagi, tekan punat, turun gear 2. Dia akan bantu kamu perlahankan kereta. Tapi kamu pun mesti mau bantulah. Kamu pijak brake sikit, lepas. Brake sikit, lepas. Brake sikit, lepas. Jangan tekan brake secara berterusan. Brake lagi, lepas. Brake, lepas. Depan ada bonggol. Kita slow sikit. Okay. Jalan yang rata kita boleh masuk balik ke D tolak saja. Seleko tajam di sebelah kiri, ke sebelah kiri. Minyak lepas, brake sikit, kawal steering tu. Bila depan tu sudah jelas kelihatan, tak sambung tekan minyak. Sekiranya bukit tu tidak tinggi, tak pijak brake sajalah. Tidak perlu tukar gear. Seleko tajam di depan, brake sikit, slow, bagi slow kereta ni supaya senang you kawal steering. Kawal steering tu, lepas brake, tekan minyak. So kita tengok depan tu akan kita naik bukit. Jadi macam saya bagi tahu, naik bukit pijak minyak macam biasa, tidak perlu turun gear. Pijak minyak, pijak lagi, jaga bagi power juga. Kalau you rasa tidak cukup laju, tekan lagi minyak tu. Lagi banyak minyak you tekan, lagi dia ada kuasa. Kurangkan minyak sebab ada seleko sikit, sambung tekan minyak dan teruskan perjalanan. Saya bagi contoh lagi, kalau mau memotong, tak pijak pedal minyak tu banyak sikit. Tidak perlu tukar gear, masih kekal di D lagi. Okay. Jika kamu rasa kenderaan
kamu makin dekat dengan kenderaan di depan tu, lepaskan minyak, brake sikit jika perlu untuk perlahankan kereta. Kita mesti mau jaga jarak lah. Senario seterusnya saya akan tunjukkan berhenti di lampu isyarat. Depan sana ada lampu isyarat. Kita lampu sudah merah, jadi kita cuma perlu tekan tolak pigi R dan tarik brake tangan. Okey. Ada yang mengatakan, okey, berhenti di lampu isyarat, kekalkan sejak di D dan tekan brake kaki. Itu terpulang dengan kamu lah. Kalau you rasa mau kekal di D dan tekan pijak brake kaki, boleh. Tapi kalau saya, dari segi keselamatan, saya prefer untuk masuk N. Saya prefer untuk masuk N dan tarik brake tangan supaya saya boleh pastikan kereta tidak bergerak dengan sendiri ya. Okey, hijau sudah, tarik ke D, brake kaki, brake tangan lepas dan tekan minyak. Bila kamu masuk simpang, yang paling penting kamu kawal kelajuan. Kamu tidak mau masuk simpang terlampau laju, tak bagi signal. Dari awal lagi kita pijak brake. Tuna simpang saya akan pijak brake dari awal lagi untuk perlahankan kereta, supaya bila saya membelok, steering saya dapat kawal dengan bagus. Pusing. Nampak ni betapa slow saya masuk simpang. Untuk yang beginner, saya galakkan begitu slow saja, take it slow and easy. Kalau semua benda you mau buat cepat, memang habislah. Bila kita buat U-turn juga, saya akan buat U-turn ke kanan, brake, semua ni brake. Sebab kita mau kawal kelajuan kereta. Right, kita balas and brake sepenuhnya untuk berhenti. Alright, so contohnya bila kamu sudah sampai di destinasi kamu, masuk P, tekan tolak ke atas, tarik brake tangan dan brake kaki, selamat untuk dilepaskan sudah. Okay, tali pinggang buka, aircon off, dan kita buka kunci lah. Dah pusing, sudah off engine, dah pusing lagi, dan dah cabut. Alright, saya mau tunjukkan di sini ya. Sekiranya you punya gear masih berada di N, kamu sudah padamkan engine dan kamu tengok kamu mau cabut kunci itu, kamu cabut. Tidak boleh pusing tidak boleh cabut pun. Safety untuk kebanyakan kereta. Kenapa saya cakap begitu? Sebab ada kenderaan bila dia masuk N, dia boleh cabut kunci sudah. Tapi kereta sekarang ni, you perlu masuk P, tekan tolak pergi P, barulah you boleh cabut. Okay, so sampai di sini saja. Saya harap tutorial ini tidak terlampau complicated. Sekiranya you ada soalan ataupun saya tidak terjawab soalan kamu dalam video ni, komen di bawah and saya akan jawab sebaik yang mungkin. Kering sudah tekak saya, jadi kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Ciao.